Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik. Dan sekarang saya berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat petang, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, hari ni 20 Mac 2022, sekarang lebih kurang pukul 2.45 petang. Okay, dah lama saya tak live di Nizam Malik page. Al-maklum sibuk sangat. Okay, jadi hari ni saya ada kelapangan sedikit. Okay, jadi saya nak buat live dan buat sedikit sharing dengan anda semua follower saya di Nizam Malik page. Okay, so sekiranya anda sedang menonton secara live, anda boleh tune in, stay hi dekat ruangan komen dan cuba respon adakah anda dengar suara saya dengan jelas, adakah line internet kita okey, adakah mic yang saya pakai ni cukup jelas, okey, ataupun dia kuat sangat ke, slow sangat ke. Tolong respon dulu dekat ruangan komen, okey. Alright, so siapa yang free hari ni boleh join sesi live saya. Kalau tak buat apa-apa petang-petang ni, boleh join sesi live ni, boleh berinteraksi dengan saya, okey. Saya baru je balik dari gunting rambut. Okey, so nampak rambut saya berbeza sikit ni. Nampak macam muda sikit. Okey, alright. Jadi sebelum saya balik ni, saya just stay je sekejap dekat luar, live dekat luar lah. Okey, hari ni di Johor Bahru panas terik. Cuaca baik, alhamdulillah. Okay, dan apa ni, bolehlah kita live di sini. Okay, alright. Okay, so saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya. Kita ada Syam Sniper. Wah, nama dia Syam Sniper. Boy Penang, Lee Ming Hui, Umi Kalsum Zubaidah, Wajdi Azhari, Tengku Azman, Soleh Taiko Islam is watching, Hedi Fazli, salam perkenalan. Hai. Boy Penang, hai. Syamsul Amri, Kasih Amira, Muhammad Faizal, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zuhari Yusof is watching. Ramlah Rahim, ni follower saya ni yang sentiasa follow live saya ni, okay. Alright, jadi just nak share dengan anda, alhamdulillah semalam kita baru je selesai program Newbie Saham Mastery Online, dan alhamdulillah dah selesailah sesi tersebut, di mana lebih 240 orang peserta bersama dengan saya semalam. Dan peserta semalam memang very sporting, very committed. Okay, dan alhamdulillah kita dapat banyak positive feedback daripada peserta-peserta program yang belajar saham bersama dengan saya lah. InsyaAllah saya nak lihat mereka dapat memulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia, dan mereka dapat menjana pendapatan yang konsisten dalam pelaburan saham. Okay, alright. So hari ni kita tak nak cerita pasal topik saham, okay, tetapi saya nak ambil kesempatan ini untuk borak dengan anda berkaitan dengan topik RM10,000 KWSP. Okay, seperti yang kita semua tahu, okay, Perdana Menteri kita mengumumkan kebenaran untuk mengeluarkan duit RM10,000 dari KWSP. Okay, dan persoalan yang selalu orang tanya adalah adakah sesuai untuk adakah sesuai untuk keluarkan duit RM10,000 daripada KWSP tersebut. Okay, jadi saya sebenarnya masa first kali Perdana Menteri umumkan RM10K tersebut, kebanyakan page berkaitan dengan kewangan dan saham ni semua update pasal KWSP tersebut. Saya, kalau boleh, saya tak nak sentuh pasal topik ni. Okay, tetapi kalau orang seperti saya, okay, yang ada lesen syariah registered financial planner, tak berikan pandangan, tak share ilmu, tak tunjuk ajar, dan siapa lagi yang nak share, kan? Okay, jadi insyaAllah dalam sesi live pada petang ni, saya akan kongsikan sedikit sebanyak kepada anda yang sedang berkira-kira nak keluarkan duit KWSP ataupun tidak, tak tahu keputusan tersebut bagus ataupun tidak untuk anda. Jadi saya akan berikan sedikit panduan, berikan tips apa yang perlu anda fikirkan sebelum anda keluarkan duit KWSP anda tersebut. Okey. Jadi berapa ramai daripada anda
ready untuk sesi perkongsian saya pada petang ni, anda boleh komen ready, okay, dan saya akan mulakan sebentar sahaja lagi, okay. Alright, Idris alias Suhairi Adam, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengku Azman, selamat petang tuan. Selamat petang. Zulkarnain Suhaimi, Comel Lotte, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nik Muhammad Ikram, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Jo, Rahimah Abdul Aziz, Abi KMKN, Boy Pining, memang best untuk sharing semalam. Terima kasih. Terima kasih komen Boy Pining kerana komen untuk sesi NSMO, belajar saham dari asas bersama dengan Nizam Malik. Okay. Alright, Gincang Chevang, nama dia. Zain Azmi, Putra Zarif Alfian, Muhammad Fadli, Halim Aznan, Azam Ahmad, Ready. Putra Zarif Alfian, ambil duit mereka Tuan Nizam, ambil dengan buat kelas. Your entry is our TP. Apa tu? Okay, alright. Abu Jo, jangan keluar duit, elok simpan dividen tinggi. Okay, alright. So ada pandangan orang kata jangan keluarkan duit KWSP. Ada orang kata bagus keluarkan, ataupun ada orang nak keluarkan duit KWSP tersebut. Jadi macam mana ni kita nak bincangkan topik ni. Anda boleh tuliskan juga pendapat anda di ruangan komen. Okay, jadi kita boleh kita boleh berkongsi-kongsi pandangan dalam sesi live ni. Okay, boleh ke boleh? Okay, alright. Kalmimo, sangat ready tuan. Okay, Rahman Hassan, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awi 5 Aman, Assalamualaikum. Ahbau Cabau is watching. Ayu, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rosli bin Ahmad, salam Tuan Nizam. Cik Gulan is watching. Zuar Nasa, Rosli bin Ahmad dah trade BSKL tapi profit tak memberangsangkan. Okay, nasihat TNM. Okay, nanti kita cakap-cakap pasal saham. Okay, alright. Muhammad Syafiq Ismail, Tuan Aisaraan, berbaloi tak nak tambah dalam KWSP? Rosli bin Ahmad, loss pun ada. Okay, biasalah tu. Okay, saham ada masa kita loss, ada masa kita buat profit. Okay, ada masa profit banyak, ada masa profit sikit. Yang penting kita kena sentiasa being positif. Okay, alright. Ada juga yang kata, boleh ke kita keluarkan duit saham untuk trade saham? Okay, alright. Duit KWSP untuk trade saham, ya. Okay, so basically saya nak berikan anda sedikit panduan, okay, berkaitan dengan KWSP ni. Okay, bila Perdana Menteri mengumumkan boleh keluarkan duit RM10,000 daripada modal daripada KWSP, kita punya simpanan daripada KWSP, maka persoalannya adalah adakah sesuai untuk kita keluarkan duit tersebut? Itu persoalan yang pertama lah. Okay, jadi untuk menjawab persoalan ni, saya ada juga membaca dan menonton video daripada financial planner yang lain. Okay, kebanyakan tips yang mereka berikan adalah setiap orang berbeza. Okay, setiap orang berbeza-beza dia punya situasi kewangan, dia punya simpanan. Okay, jadi kita tak boleh memberi jawapan yang general kepada semua orang berkaitan dengan pengeluaran duit daripada KWSP tersebut. Okay, jadi betul, saya setuju dengan kebanyakan registered financial planner mengatakan kita tak boleh generalize the answer. Okay, sebab setiap orang situasi kewangan tidak sama. Okay, tapi masalahnya situasi kewangan yang tak sama tu macam mana? So macam mana kita nak tahu sesuatu seseorang tu boleh keluarkan duit KWSP ataupun tidak? So saya nak berikan anda beberapa tips dalam sesi ni lah. Okay, alright. So jadi anda boleh tuliskan point saya dekat ruang komen ataupun anda boleh tulis nota di mana-mana. Okay, so yang pertama, okay, sekiranya anda nak keluarkan duit KWSP anda, ini pandangan saya lah, pandangan saya secara general, okay, berkaitan dengan pengeluaran KWSP ni. First kali kita nak kena tengok berapa amount simpanan total kita dekat dalam akaun KWSP kita. So total, okay, so total KWSP kita tu ada berapa kan? Okay, so sebagai contoh, kalau katakan
akaun KWSP anda, dalam akaun KWSP anda ada lebih kurang RM100,000 ataupun RM200,000. Okay, jadi kalau anda keluarkan RM10,000, dia ibarat anda keluarkan 10% ataupun 5% daripada jumlah total anda, apa yang anda ada dalam akaun simpanan anda. Okay, jadi kalau keluarkan, contoh, maksudnya kita ada banyak duit, iaitu kita keluarkan sikit, itu tidak ada masalah untuk kita keluarkan. Ini in terms of berapa amount yang ada dekat dalam akaun KWSP. Okay, jadi kalau ada amount yang banyak, which is kalau kita keluarkan sikit, dia tidak mengganggu jumlah simpanan kita tersebut, then it's okay. Tetapi sekiranya dalam akaun KWSP anda, yang satu-satunya akaun tersebut, anda cuma ada RM10,000 sahaja, ataupun anda ada RM15,000 sahaja, maksudnya caruman anda tu tak cukup banyak lagi, maka bila anda keluarkan RM10,000 tersebut, maka dalam akaun KWSP tersebut dia jadi kosong, ataupun dia jadi sikit, dia tinggal sikit lah. Maksudnya ataupun anda cuma ada RM30,000, RM40,000, maksudnya tidak cukup banyak. Maksudnya percentage pengeluaran tu, amount tu banyak anda keluarkan. Okay, jadi itu adalah satu situasi yang tidak bagus. Sebab KWSP ni simpanan untuk hari tua. Jadi kalau kita simpan dalam KWSP, kita akan dapat dividen pada setiap akhir tahun kan. Jadi that's why kalau kita keluarkan duit tersebut, maka kita tidak akan dapat dividen. Jadi persoalan pertama yang saya selalu pertimbangkan kalau orang nak keluarkan duit dalam KWSP dia, nombor satu adalah kita tengok total amount simpanan kita dalam KWSP tersebut. Kalau memang banyak, kita keluarkan dalam hanya 5% ataupun 10%, then it's okay. Kalau dia punya amount tu anda keluarkan, dia keluar, ibarat anda keluarkan 50% ataupun 60% ataupun paling teruk 100%, then it's not good. Okay, jadi faham tak ni? Faham tak? Okay, alright. Khairul Nizam Arifin, guna 10% saja dari 10k untuk saham, advice tuan. Nanti saya cerita pasal kalau nak keluarkan duit untuk melabur saham, nanti saya cerita. Okay, alright, saya share pendapat saya lah. Okay, jadi that's the idea tentang apa yang anda kena fikirkan sebelum anda keluarkan duit KWSP tersebut. Jadi kita sekarang boleh semak amount berapa total yang kita ada dekat dalam kita punya account KWSP melalui iAccount KWSP kita. Secara online kita dah boleh semak sendiri kan. Jadi anda sendiri boleh semak anda punya simpanan dalam KWSP, dan anda boleh decide sendiri sama ada sesuai ataupun tidak untuk keluarkan duit daripada KWSP. So point saya yang pertama ni, harap-harapnya dapat membantu anda lah untuk buat pertimbangan sendiri sama ada nak keluarkan duit daripada akaun KWSP anda ataupun tidak. So far jelas ke? Jelas. Kalau jelas, cuba komen jelas. Okay, alright. Kalau jelas, komen jelas. Point saya yang pertama. Kalau faham, boleh kita teruskan ke step yang kedua. Kalau tak faham, tak jelas, then susah untuk kita pergi ke step seterusnya. Okay, alright. Nur Azlan Uthman, jelas. Putra Zarif Alfian, buat kelas saham murah-murah lah Abel Nizam. Saya buat kelas saham percuma je. Newbie saham masuk online saya percuma je. Dan dalam kelas tersebut saya berikan high value kepada peserta. Okay, jadi kalau nak murah-murah, tak payah murah-murah, pergi yang percuma sahaja. Kelas saya Newbie Saham Masuk Online, InsyaAllah ianya membantu anda untuk nampak hala tuju macam mana nak mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, kalau nak murah lagi, nak percuma lagi, boleh belajar dekat YouTube, dekat Google, ada macam-macam info, boleh belajar saham. Okay, so tak ada masalah. Okay, alright. Okay, Kalmimo. Okay, next step. Jelas. Syazri Zakaria, jelas. Ayu jelas. Mazwan Mansur, jelas. Okay, jadi anda boleh semak ya. Anda boleh semak jumlah simpanan anda dalam akaun KWSP anda. Alright, dan anda sendiri akan boleh decide adakah sesuai atau tidak untuk anda keluarkan duit KWSP anda. Okay, alright. Rahman Hassan, banyak
saya banyak ikut live tuan, banyak ilmu saya dapat, Alhamdulillah. Kalau anda rasa apa yang saya kongsikan ni bermanfaat, bantu saya untuk klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita kat luar sana dapat info bermanfaat, dapat ilmu yang boleh digunakan, okay, dari segi kewangan dan juga pelaburan ya. Tolong saya, bantu saya klik button share. Okay, kalau tak sudi klik button share, klik button like dan klik button love. Okay, boleh ya? Alright. Okay, terima kasih kepada anda yang sentiasa follow saya dalam sesi live. Harap ada manfaat. Okay, alright. So yang pertama tadi kita dah tengok dah, adakah kita sesuai ataupun layak untuk keluarkan duit KWSP ataupun tidak. Okay, so anda jawab dulu persoalan yang pertama. Okay, jadi soalan yang kedua adalah, sekiranya katakanlah anda layaklah, katakan bila anda keluarkan duit tersebut, anda hanya keluarkan dalam range 10% sahaja daripada total amount duit yang anda ada dalam KWSP. Okay, jadi bila katakan anda nak decide nak keluarkan duit KWSP RM10,000 tu, consideration kita yang seterusnya adalah apa yang anda nak buat dengan RM10,000 tersebut. Persoalan ni penting, ni killer question. Okay, bila keluarkan duit tersebut, anda nak buat apa dengan duit tersebut? Soalan yang anda kena jawab sebelum anda keluarkan duit RM10,000. Sebab nak keluarkan duit RM10,000 tu belum boleh lagi. Kalau tak silap saya 1 April ke atas nanti baru boleh mohon untuk pengeluaran KWSP. Jadi sementara nak tunggu 1 April, okay, kita ada lebih kurang seminggu 2 lagi. Okay, masa ni anda kena fikir dan jawab persoalan ni, iaitu anda keluarkan duit KWSP ni nak buat apa? Apa perancangan anda? Dah ada perancangan ke belum? Okay, jadi that's why kalau belum ada perancangan, anda kena fikirkan dulu apakah perancangan yang anda nak buat sekiranya anda nak keluarkan duit KWSP anda. Okay, jangan keluarkan duit anda sekiranya anda tidak ada perancangan yang jelas apa yang anda nak buat dengan duit anda tersebut. Okay, so itu soalan yang kedua, soalan ni consideration yang kedua. Yang pertama tadi amount, berapa total amount yang ada dekat dalam akaun KWSP anda. Yang kedua, anda nak buat apa? Anda kena 20 April dapat duit, tapi kena apply lebih awal kan. 1 April kena apply kan, betul tak? Kalau tak silap saya, boleh semak balik announcement PM Perdana Menteri ya. Okay, alright. So jadi next step adalah, okay, selepas anda dah ada perancangan untuk gunakan duit RM10,000 tersebut, maka persoalan yang seterusnya, persoalan yang ketiga yang anda kena jawab sendiri adalah, adakah perancangan anda untuk gunakan duit RM10,000 tersebut adalah sesuatu perancangan yang akan menambah nilai hidup anda, ataupun dia tidak memberi apa-apa nilai tambah dalam hidup anda. Persoalan ni persoalan yang ketiga yang anda kena jawab. Maksudnya kalau anda rancang nak gunakan RM10,000 tu untuk satu tujuan, adakah anda tahu perancangan anda tu akan menambah nilai kehidupan anda ataupun tidak? Kalau sekadar nak enjoy je, dia tidak akan memberi tambah nilai kepada anda. Tapi kalau ianya akan memberi tambah nilai kepada hidup anda, maksudnya kehidupan anda akan bertambah baik, maka that's the consideration yang anda boleh fikirkan untuk keluarkan duit dalam RM10,000 dari akaun KWSP anda. Jadi perancangan anda tu, anda kena tahulah ianya adalah untuk kebaikan anda, bukannya sekadar untuk enjoy, untuk belanja kawan-kawan. Tak boleh lah macam tu. Tapi apakah perkara yang anda akan gunakan duit tersebut untuk kebaikan diri anda, okay, dan juga keluarga anda. Kalau anda tak dapat jawab soalan ni, apa kebaikan yang anda nak buat dengan RM10,000 tersebut, maka anda kena hold dulu daripada membuat sebarang keputusan lah. Maksudnya anda tak nampak lagi jalannya. Okay, alright. Okay, right. So saya nak jawab komen ni. Lokman Hakim Jahaya, tapi kalau orang yang betul-betul memerlukan, macam mana tuan? Betul-betul tak ada pekerjaan, contohnya income tak cukup tampung belanja seharian. Okay, tu nanti last kali kita akan sampai ke point tu last kali. Okay, saya akan maklumkan lah kalau orang yang betul-betul memerlukan. Okay, so nanti saya akan sampaikan ke topik tu. Okay, alright. Okay, Abi KMKN, RM5,000 untuk trade, RM5,000 untuk beli stok kedai. No enjoy. Okay, alright. So kita teruskan ke next step adalah, ada juga orang yang kata,
Okay, keluarkan duit RM10,000 tu untuk berniaga ataupun buat bajet untuk marketing ataupun buat untuk investment ataupun trade. Okay, so ini adalah next step. Tadi saya cakap anda kena tahu yang perancangan anda untuk keluarkan duit RM10,000 tu untuk menambah nilai hidup anda. Okay, tetapi next step, persoalan yang anda kena tanya kepada diri anda adalah, adakah anda yakin apa yang anda buat dengan RM10,000 tersebut akan menambah hidup anda dengan jelas, pasti, yakin dia akan menambah nilai anda. Kalau dia tidak menambah nilai anda, dia 50-50 ataupun tak sure, then jangan. Okay, sebagai contoh, ada orang cakap nak keluarkan duit KWSP RM10,000 untuk trade saham. Okay, tetapi adakah anda yakin dengan trade saham tu anda akan dapat buat profit, ataupun anda tak pasti? Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau mungkin ya, mungkin tidak, baik janganlah. Jangan buat sesuatu keputusan yang anda sendiri tidak pasti dan tak ada siapa pasti. Kecuali lah anda buat satu keputusan tu dan memang anda jelas, kalau anda buat macam ni dapat result macam ni, pasti dapat result macam ni. Okay, alright. Okay, so kalau anda tahu result yang anda buat tu akan anda dapat, maka it's okay untuk anda keluarkan duit KWSP. Sebagai contoh, ada yang kata yang belajar tentang marketing lah, business. Okay, keluarkan duit RM10,000 untuk buat budget cost marketing. Tapi persoalannya adalah, adakah dengan buat marketing RM10,000 tu anda pasti akan dapat result? Kalau jawapannya anda pun tak pasti dan jawapannya tak ada siapa pasti, itulah perkara yang anda kena elakkan daripada lakukan perkara tersebut. Okay, so persoalan ni adalah, jawapan dia hanyalah jika anda yakin sebarang keputusan yang anda buat tu pasti akan memberikan result yang anda mahukan. Kalau ya, okay, barulah anda boleh buat keputusan. Kalau tidak, tak pasti, tak yakin, tak sure, tak nampak, dan tak payah. Macam tu. Okay, jadi semua ni tips yang saya berikan, persoalan-persoalan yang saya berikan dalam sesi live ini adalah persoalan yang anda kena tanya diri anda sendiri. Anda kena tanya diri sendiri dan anda kena jawab. Anda kena dapatkan jawapan tu. Kalau anda tak sure, itulah masalahnya. Kalau anda jawapan anda soalan pertama sampai ke yang terakhir ni yang saya lontarkan kepada anda, anda tak ada jawapan dia, anda tak dapat nak jawab soalan tersebut, maksudnya anda tak tahu. Maksudnya anda tak ada clue, which is anda tak perlulah keluarkan duit KWSP anda. Okay, alright, so that's antara tips yang saya boleh berikan kepada anda yang sedang berkira-kira untuk membuat keputusan untuk keluarkan duit KWSP ataupun tidak. So far, adakah anda jelas dan faham apa yang saya sampaikan? Kalau faham, cuba komen faham dulu dekat ruangan komen di bawah. Okay, dan saya harap ianya dapat membuka minda anda tentang persoalan yang sangat popular sekarang ni, sama ada nak keluarkan duit KWSP ataupun tidak. Okay, cuba komen dekat ruangan komen, adakah anda jelas dan faham apa yang saya sampaikan. Okay, Mazwan Mansur, saya tak ada KWSP tapi nak dengar juga idea kewangan. Okay, alright, yes, apa yang saya kongsikan ni bukan sahaja berkaitan dengan duit KWSP, tetapi apa sahaja fund ataupun duit simpanan yang anda ada, yang anda fikir anda nak gunakan untuk tujuan tertentu, juga anda boleh consider persoalan-persoalan ni, okay, untuk membantu anda buat keputusan dengan lebih baik lagi. Okay, Zulkarnain Suhaimi, ambil jika perlu sahaja dan mempunyai perancangan yang menguntungkan. Jika tiada perancangan, lebih baik jangan ambil. Okay, ya, okay, alright. So bila kita cakap kenapa lebih baik jangan ambil, kalau anda tidak ada satu perancangan yang menambah nilai hidup anda ataupun lebih baik untuk anda, sebab dalam KWSP, kalau kita simpan duit dalam KWSP, setiap tahun dia ada dividen dalam 5 ke 6% setahun, which is benda tu adalah sesuatu perkara yang almost consistent setiap tahun. Okay, dan itu adalah perkara yang sangat-sangat bagus dalam KWSP. Bukan mudah untuk konsisten setiap tahun boleh dapat 4 ke 5%, 6% macam tu kan. Okay, jadi that's why, okay, kalau anda tidak ada perancangan yang lebih baik, maka it's okay untuk stay dalam KWSP dan anda boleh dapat compounding interest daripada dividen yang diberikan oleh KWSP untuk tahun-tahun mendatang, dan anda mempunyai simpanan yang lebih baik untuk hari tua anda. Okay, macam tu. Okay, alright.
Abi KMKN, pasti sebab dengan ilmu PSM 2020 saya masih trade sehingga sekarang. Okay, alright, alhamdulillah. Okay, alright. Okay, jadi itu antara persoalan kepada anda yang sedang berkira-kira nak keluarkan duit KWSP anda. Okay, so seterusnya adalah persoalannya adalah orang yang betul-betul susah dan terdesak untuk kelangsungan hidup. Boleh tak keluarkan duit KWSP untuk tujuan menampung kepesaraan hidup lah, maksudnya kelangsungan hidup, nak sara hidup dan sebagainya kan? Jawapannya yes, of course. Okay, kalau anda dalam situation memang anda perlukan untuk gunakan duit untuk kelangsungan hidup anda sekarang, okay, itulah salah satu option yang anda boleh dapatkan, iaitu daripada pengeluaran KWSP. Dan sebenarnya pengeluaran KWSP tu adalah untuk membantu orang-orang yang memang dalam keadaan yang sukar sekarang lah basically. Jadi tips saya tadi tu bukan kepada orang yang memang betul-betul terdesak perlukan sumber kewangan untuk terus hidup. Okay, tapi lebih kepada orang yang bukanlah kaya raya tetapi mereka ada pilihan untuk keluarkan duit KWSP ataupun tidak. Okay, so kepada yang memang betul-betul memerlukan dan mungkin tak ada apa perkara yang kita perlu bincangkan sangat. Okay, sebab anda pun tahu keperluan anda macam mana. Okay, dan at the end of the day, okay, anda perlu buat keputusan untuk sustain your life. Okay, dan itu adalah satu pilihan untuk dapatkan sumber kewangan. Okay, so it's okay kalau anda terpaksa keluarkan duit KWSP. Alright, tapi dalam masa yang sama juga kena fikirkan jalan macam mana. Jangan bergantung hanya kepada duit KWSP yang boleh dikeluarkan tersebut. Fikir macam mana anda boleh generate more income. Okay, maksudnya anda boleh generate lebih banyak lagi pendapatan. Okay, mungkin kerja, 2 kerja ataupun tambah sumber pendapatan, buat online business ataupun apa sahaja perkara yang boleh menambah pendapatan lah. Okay, jadi itu adalah perkara-perkara yang memang kita kena work harder, okay, dalam keadaan yang susah. Okay, tetapi selagi ada kudrat, insyaAllah kita boleh usahakan sesuatu untuk mencari rezeki. Okay, alright. Banzuan Mansur, ya betul, contoh menyelesaikan hutang tertunggak. Okay, alright. Jadi itu adalah perkara-perkara yang saya rasa pandangan saya kepada mereka yang bertanya sama ada bagus ataupun tidak untuk keluarkan duit KWSP. Okay, saya kalau ada orang tanya, maka inilah jawapan-jawapan saya, set of question yang saya akan tanya, dan soalan tersebut perlu dijawab oleh orang tersebut. Okay, orang yang nak keluarkan duit KWSP tu dia kena jawab persoalan tersebut. Okay, so saya harap sesi live pada petang ini bermanfaat, menjawab persoalan-persoalan yang penting berkaitan dengan topik KWSP, pengeluaran KWSP, RM10,000. Okay, dan sekiranya anda rasa bermanfaat, anda boleh sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Okay, Kasih Amira, private mandate 10k okey ke? Jawapannya, kalau macam saya kata tadi, kalau anda pasti private mandate, pelaburan private mandate tu boleh memberikan anda keuntungan, pasti akan memberikan anda keuntungan, baru anda lakukannya lah. Kalau anda rasa tak pasti ni boleh buat untung ataupun tidak, maka tak perlu. So balik kepada soalan saya tadi yang keberapa tadi. Okay, adakah anda pasti sesuatu keputusan yang anda nak buat tu akan mendatangkan keuntungan kepada anda, akan menambah nilai kepada anda ataupun tidak? Kalau anda tak pasti, tak tahu, maka tak payahlah. Okay, tak kisahlah private mandate ke, melabur saham ke, beli emas ke, apa saja ke, nak buat online business ke. Persoalannya, adakah anda sangat pasti apa yang anda buat tu akan mendatangkan hasil? Kalau tak ada hasil, tak pasti, tak perlu. Macam tu. So carilah sesuatu perkara yang anda pasti. Kalau tak pasti, jangan gamble yourself. Jangan memperjudikan nasib anda dengan membuat satu keputusan yang anda sendiri tak pasti dan tak tahu apakah outcome yang anda boleh dapat. Okay, so saya harap perkongsian ini bermanfaat. Okay, saya tidak memberikan apa-apa keputusan kepada anda sama ada keluarkan ataupun tidak, tetapi anda lah perlu membuat keputusan anda sendiri based on situation anda, based on perancangan anda. Okay, dan anda lah yang tahu apa yang anda perlu buat untuk diri anda. Okay, alright, so saya harap
perkongsian ini bermanfaat. InsyaAllah ada kelapangan kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Okay, dan dengan perkongsian yang lebih menarik lagi. Okay, so sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.